Okay, in tutorial 5, okay, in tutorial 5, what you have to know is apa? Step 1, ni kita ubah yang A ni, value dekat A ni kita ubah dia jadi 1. Lepas tu step 2, B ni kita kena jadikan dia kosong. Step 3, C ni kita kena jadikan dia kosong. That the step you have to follow. Kalau kita punya masa kena ubah first column dulu baru second yes. column. But actually it depend on you. But this is the most easiest way. Bila kita dah dapat 1 dekat atas ni, so easiest for us to change it into 0 yang bawah ni. Yeah. Okay. So then kita follow lah. Yang ni yang kelima. Kita jadikan F ni 5. Yang kelima ni kita jadi F ni kosong. Lepas tu E ni yang keempat dulu. Kita jadikan ni 1 dulu. Apa-apa pun penjuru mesti 1 dulu. Okey, yang keempat ialah kita jadikan E ni 1. Lepas jadikan E ni 1, so kita boleh jadikan yang ni kosong. Okey, tapi lepas tu depends on you lah. Lepas tu yang ni kita kena jadikan dia lepas tu step berapa? 4, 5, 6, mana 6? 6 kat sini. Kita kena jadikan sini 1. Penjuru dia 1. I ni kena jadikan dia 1 dulu. Lepas tu naik ke atas. Ini jadikan dia kosong. Ni jadikan G jadikan kosong. D jadikan kosong. Okay, how to get that particular value change into 1 or 0 like I said just now is by using these 3 operation ni lah. 3 operation ni. Ni 1, 2, 3. Sekejap ya. Nak batuk je. Okay. So here, dengar dulu saya punya recorded lecture last week tu. Lepas tu, so hari ni sepatutnya kamu dah boleh buat. So kita pergi kepada sekejap Okay, so sekarang ni, sekejap saya dah buka apa ni. Okay, so kita buat contoh, so kita buat sama-sama. Tapi di samping tu, bila kita buat sama-sama ni, you have to tengok row operation tu. Page 8, 9 dan page slide nombor 12. Sila tengok apa yang saya buat ni dekat yang slide 8, 9 dan 12. Okay, so sekarang ni by using the first example from tutorial 5. Okay, this is the tutorial 5. Nampak ya? Terima kasih Syamimi. Saya tak baca tadi recorded ni. Jangan lupa record. Saya tak record pun tadi. Baru je record. Thanks you for reminding me. Okay, so now here. Number 1. Okay, kamu dengar tak nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Tutorial 5 ni. Nampak. Okay. So sekarang bila kita ada soalan macam ni, so saya pergi satu persatu dengan perlahan-perlahan. Okay. Kat sini, kita kena ubah yang ni dalam bentuk A, X sama juga dengan B. Okay, so how to represent this particular matrix into linear equation into matrix. Okay, this is matrix A, matrix X, matrix B. Okay, so now here we have, okay, X kita 1 betul? Okay, lepas tu X kita ada 2. Lepas tu dekat bawah ni ada X tak? Tak ada kan? So it becomes 0. Okay, so now we're referring to the Y. Okay, here Y. Y negative 2, 1. Kalau saya salah, tolong betulkan tau. Ini saya pun baru buat hari ni dengan kamu ni. Okay, this is 5. Okay. So now it is 3 Z. We are referring to Z punya perkali. 3, 1, negative 2. Subhanallah. Ni kena bersabar dengan Webex sekejap. Dia suka hilang-hilang. Okay, so yang tadi tu A kita ialah, kat situ ialah 1, 2, 0. Dekat sini ialah negative 2, 1 dengan 5. Okay, lepas tu kita ada 3, 1 dengan negative 7. Okay, here is our matrix A just now. And what is the matrix X? X kan AX
sama juga dengan B. Okay, so now here sorry kalau tulisan saya buruk sebab guna mouse ni, saya tak ada welcome tu. Okay, tak terbeli, tak teringat. Okay, X kat sini ialah Y, lepas tu sini ialah Z. Okay, so now from here, because of the perkali kat sini X, Y, Z. Kalau perkali dekat bawah ni X1, X2, X3, kita kena ubah ni. This is X1, X2, X3. So depends on your equation. Okay, so now here B. 4, 3, negatif 11. Okay, so here. After we get this AX sama juga dengan B. Okay. Lepas tu kita kena letak matrik ni dalam bentuk A dengan B macam tu. Just now kita dah jadikan AX sama juga dengan B. So kita kena buat represent ni. So daripada matrik ni kita dapat apa? Sorry, saya memang pergi satu-satu ni. Kosong, lepas tu negatif 2, 1, 5. Okey, kalau saya salah letak bagi tahu 3, 1, negatif 7. So here our B is 4, 3 and negative 11. Okay, so now here. Okay, after we get A, B matrix ni, barulah kita boleh buat row punya operasi. Okay, so now yang pertama ni dia memang dah satu kan, betul tak? So kita sekarang kita boleh jump tu, kita nak jadikan yang ni pula kosong, which is this. Saya ubah. Okay, kita nak jadikan yang ni kosong, 2 kosong. Kita boleh skip tadi, step number 1 kita skip sebab satu ni kita dah dapat satu, betul tak? Okay, so now when we want to get this kosong ni, maksudnya kena 2 tolak 2 kan, betul tak? Untuk dapatkan dia kosong, betul? So, macam mana kita nak wakilkan dia dekat sini? Dia ialah double dot. Okay. R2 minus 2R1. Okay, so dia ialah, mula-mula ialah row yang kita nak betulkan tu. So sekarang kita nak betulkan row yang kedua, betul? So it is R2 yang kita nak betulkan. Mula-mula tulis R2, tolak. Okay, so sekarang kita kena tolak 2 kan? Okay, so kita kena tolak 2. 2, okay, kat mana kita nak darab 2 ni? Dia tak boleh tolak 2 sahaja. Dia mesti ada row dekat belakang yang kita kena refer. Okay, so now kita tolak 2. Row mana yang 2 kali berapa? Kita dapat 2. 2 kali 1, betul. So it referring to R1. Okay, so now here we get what? Okay, first is, okay, yang ni. Saya padam dulu, saya buat warna biru. Okay, so for here, apa yang kita buat ialah yang ketiga salin balik. Kita tak ada usik apa-apa pun dalam row yang ketiga. Negatif 7, kat sini ialah negatif 11. And we don't do anything about row 1. Row 1 still 1, negatif 2, 3, 4. Okay, so this is the 2 row that remain. Okay, so now it only involve for R2. R2 yang kita kena ubah just now kan? Okay, so now R2 tu R2 tolak 2 R1. Maksudnya dekat situ R2 kita 2 kan value kat sini? Ambil warna colour purple. R2 kita 2 sini. 2 tolak 2 kali R1. Refer yang dekat atas dia je. So kita dapat kosong. Okay, so now for number 2, please mute your mic, Aitika. Okay, so now here, kat sini, lepas tu kita tengok unsur yang kedua pula dekat sini. Aitika dah left pula. Kat sini R2, kat sini kan. Lepas tu nombor yang kedua ni pun kita jangan ubah yang pertama je. Kita kena follow untuk keseluruhan baris ni. Okay, baris ni. Okay, so now it is 1, right? So kita gantikan kat sini. 1 tolak 2 kali berapa untuk ni? 2 kali kat sini atas dia apa? Negatif 2. Atas dia yang ni kan?
untuk yang ni. Okey, 1 tolak 2 kali negatif 2 ialah negatif 2 negatif 2 kali negatif 2 ialah 4, right? So it become what? 5 ya? Betul kan? Betul, 5. Okey. So sekarang dekat sini, bila kita tengok yang ketiga ni pula, kita tengok yang ni. Okey, unsur yang ketiga ialah 1. 1 tolak, kita guna rumus yang kita dah tulis ni. 2 kali R ni ialah refer dekat atas 1 tu apa? 3. Right. 1 tolak 6 ialah berapa? Negatif 5. Negatif 5. Okey, so yang keempat ni, unsur yang keempat ni ialah apa? Yang ni 3. Okey, dia ialah 3 tolak 2 kali 4. Okey, so dia jadi berapa? Negatif 3 5. tolak 2, negatif 5. Okey, so it become negative 5 also. Okey, so sekarang dia jadi negatif 5. So kamu nampak tak dekat sini? Kita punya aim nak dapatkan yang ni kosong kan? Okey, step number 2 kita dah selesai. Okey, bila step number 2 kita dah selesai, so sekarang dekat sini kita nak jadikan yang mana pula? Yang ni. So kita nak jadikan yang mana? Okay, so sekarang our aim is step number 3 pun kita dah dapat kosong ni. Dia dapat kosong, so kita boleh skip. So now 1, 2, 3, 4. Yang dekat slide nombor 12 tadi tu kita nak jadikan yang ni 1 pula, betul tak? Betul, penjuru jadi 1. Bila kita nak jadikan situ 1, okay. So sekarang apa rumusnya? Cuba fikir. Saya padam dulu ya. Okay. This is the disadvantage of the online lecture lah. Tapi it's okay lah. Kita boleh record kan. So now here kita ada ni kan. Okay, so what is the rumus for this? Rumus dia ialah apa? Bagi. Yang ni R2 kan? So kita still nak ubah R2. So ya, tadi R2 jadi apa R2? So ni nak jadikan dia 1. Kita nak, so it become 1. Yang ni kita nak jadikan dia 1. Betul? So how can we make it as 1? Maksudnya kita kena darab R2 tu dengan berapa? Kita nak jadikan dia 1. So dia 5 kan? So 5 darab 1/5 kan dapat 1. So sekarang kita darab semua R2 tu dengan 1/2 pula. 1/5. Okey, so terpadam. Okey, faham Ada soalan boleh interrupt tau yang lain-lain sebab saya mula-mula nak dapat yang Gauss-Jordan emulation pun dulu-dulu saya try and error. Saya tak tahu pun ada step number 1, number 2, number 3 yang tadi tu, tapi but the slide number 12 tu dia bantu sangat. Okay, when we get the penjuru 1 is more easiest. Okay, easier. Okay, so now here we change row number 2 by time it with 1/5. Okay, so kita dapat satu row yang baru. Apa dia row yang baru tu? Untuk row number 2. Kan? Okay, row number 1 still salin je sebab kat sini it change the R2 only. So row number 1 kita salin je negatif 2, 3, 4. Dekat sini ialah row number 2. Betul Robin? Okay, it become what? 0. Okay, 5 kali 1/5 ialah 1. Negatif 5 kali 1/5 ialah negatif 1. And ni ialah negatif 1. Okay, so yang ketiga ni kita salin balik Ini ialah 0, 5, negatif 7 and negatif 11. Okay, how can I make this? Macam mana nak naikkan dia? Okay, alhamdulillah dia naik. Okay, so now here. Ni kita dapat. Okay, so kita dah clear dekat mana kat situ? Yang ni dah settle, yang ni dah settle, sini dah settle. Okay, sini 1. Okay, so sekarang 5 ni.
Kan? Betul tak? Kita nak jadikan dia kosong. Betul? So, dia jadi apa tu? Apa? So kat situ 5 ni dekat row yang ketiga, betul? So it is row 3. Kalau saya buat is row 3 equals to R3 minus 5 R1. You buat apa? R3? Because the way I do is like before sebelum saya change 5 tu jadi 1, saya punya depan punya ialah 100 115. So beza sikit. Tak apa, it's okay. It depend. Tapi saya asalkan yang akhir tu sama. Tapi cikgu punya saya rasa is R3 minus 5 R2. Okay. So sekarang dekat situ kita ubah R3 ni. How can we get R5 ni kepada kosong? So sekarang kita ada 5, right? Kita ada 5. 5 kena tolak 5 kan untuk dia dapat kosong, betul? So 5 kali berapa? So 5 kali 1 kan yang paling mudah. So 1 tu kita dapat dekat mana? 1 tu kita dapat daripada row yang kedua. Betul? Betul? So sekarang ialah R3 tolak 5 R2. So faham tak macam mana nak dapat rumus ni? Harap faham Lepas ni saya dah pergi satu persatu. So sekejap saya padam yang ni ya. Okay, sorry. Memang kita kena tolak satu-satu. Nanti kan. Okay, so sekarang dekat sini kita tulis apa? Dia jadi matrik kita dia jadi, so kita change the R3 right because of R3 here. Okay, so now it become 1, negative 2. Tapi sebenarnya kamu boleh buat 2 row kalau kamu dah biasa. Okay, so kita boleh ubah. Saya nak buat 2 row serentak, which is I want to change R3 and I want to change R yang atas ni. R1 also. R1 saya nak change. R1 saya nak change juga. Dia nak jadi kosong. R1 tu. So sekarang kat situ R1 saya change dia jadi R1. Okay, kita negatif 2 kena berapa nak dapat kosong? Jadi negatif 2 kena tambah 2, right? Tambah 2 dekat mana? Tambah 2 R2. Faham tak kat situ saya dapat ni? Ada soalan tanya Okay, because I want to make the first row atas tu kosong juga. Saya buat 2 operasi serentak. Okay, so now kat sini R2 kita tak change. So kita boleh tulis R2 kosong, 1, negatif 1, negatif 1. So R3 sekarang sebab yang atas ni saya. Okay, okay. So sekarang yang atas ni ialah kita change R3 dulu sebab kat sini saya tulis R3 dulu kan. So kita change R3. Kosong tolak 5 kali kosong yang ni. Okay, kejap. Saya ubah. Harap faham So kat sini saya kosong tolak 5 kali kosong will get kosong also. Kat sini kosong. Faham So 5 kat sini. 5 tolak 5 kali 1 we get kosong. Okay. Jadi apa tadi Robin? You write? Dah tak nampak dah you punya message. Okay. So sekarang dekat sini kosong, negatif 12, negatif 16. Okay. So sekarang kat sini negatif yang ketiga ialah negatif yang ni. Kita pergi tengok sini. R3 tolak by using this particular rumus sebab ini ialah R3 sebab sekarang kita buat dekat R3. So sekarang kat sini R3 kita yang seterusnya ialah negatif 7. Negatif 7 tolak 5 kali negatif 1. So sekarang negatif 7 tolak 5 kali negatif 1 ialah negatif 7 campur
5. Betul? Betul tak? Ni. Apa tadi? Negatif 7 tolak 5 kali negatif 1. So it become what? Negatif 7 campur 5. So kita dapat negatif 2 kat sini ialah negatif 2. Okey, so yang ke seterusnya 11. Dia ialah negatif 11 tolak 5 kali negatif 1. Okey, sebab dia refer kat sini negatif 11 dengan yang kedua, row yang kedua sebab kita guna rumus yang kuning ni. Okey, so sekarang kat sini dia jadi berapa? Negatif 6. Negatif 11 tambah 5 ialah negatif Negatif 6. 6. Okey, so clear untuk yang ketiga. So now we move to the second punya rumus. Okey, second punya rumus saya guna rumus yang kedua ni yang ni. Okey. R1 kita ubah R1. R1 campur 2 R2. Okey, so sekarang R1 campur 2 R2 untuk yang atas tu dia ialah still 1 juga kan, betul tak yang ni? Ni ialah 1. Sekejap saya punya komputer hang. Okey, ni ialah 1. Okey, lepas tu yang kedua apa? Ini. Kosong. Negatif 2 dengan yang ni. So kita dapat dia ialah kosong. Okey, yang ketiga between 3 dengan negatif 1 ni. 3 tambah 2 kali negatif 1. Jadi 3 tolak 2. Dapat berapa? 1. Betul tak? Betul? Betul, dapat 1. Okay. So yang keempat ialah between 4 dengan negatif 1 which is 4 tambah 2 kali negatif 1 ialah 4 tolak 2 kan? It is 2. Okay. So kita dah, apa yang kita dah buat ialah kita dah dapat step yang ni. Ini pun dah dapat. Okay. So now we move to the yang belakang ni. So sekarang yang belakang ni kita kena dapatkan yang ini become 1, yang ini akan jadi kosong dan yang ini pun kena buat dia jadi kosong. Betul tak? Baru selesai kan? Okay, so tunggu dulu saya padam. Kamu boleh buat, cuba cipta rumus untuk yang ketiga-tiga tu. Kita boleh buat 3 serentak. Tapi okey ke? Ke kamu nak saya buat satu-satu? Faham tak ni? Faham. Okey, terima kasih. Kalau tak faham, buat latihan ya. Sebab matematik ni it not from your observation but you have to practice. Practice until you get it. Sebab bila kita buat, kita pegang pen, kita tulis, kita akan tahu okey kat sini kita sangkut. Sebab kita bukan buat practicing while we do the midterm exam. Bila midterm baru nak buat, then you will terkial-kial kat situ. Okay, so now ini bukan doa tau, ini fakta. Tapi sambil-sambil tu memang betul pun, this is the real situation. Okay, so now here, apa kita punya aim pertama ialah perpenjuru. Mesti satu dahulu. Okay, so now this perpenjuru is in R3. So now we have to change it into 1. So R3 ni kita kena darab dengan 1 per negatif 2. Betul tak? R3. So it become 1. Boleh? Ada soalan tak kat situ? Boleh. So sekarang R3 tu dia jadi berapa? Dia akan jadi kosong. Semua darab dengan negatif 1 per 2 Dia akan jadi 1. Okey, darab dengan negatif 6 bahagi itu. 3. 3. Okey, so kat situ 3. So kita tahu yang nombor 2 ni kita kena jadikan dia kosong. Boleh tak saya buat terus kat sini? Okey, so kita boleh nombor yang ni, row yang kedua ni, yang kuning ni, yang ni kita kena jadikan dia kosong. So kat situ it involve row tu, kita kena change row tu into what? It is R2 plus R3, right? Negatif 1 kena tambah 1 kan? Kat sini. Kamu boleh tak ni? Ke saya kena buat matrik yang baru sebab saya buat matrik baru lah kejap. 1, 0, 1,
2. Okay, yang ni saya padam dulu. Bagi yang tak faham tu nanti tengok balik recorded ni tahu saya buat apa. Okay, so now kat sini ialah yang kedua is still the same number which is 2. Ini ialah 1. Lepas tu negatif 1, negatif 1. Okay, so sekarang dekat sini okay, so sekarang saya nak ubah yang ini. Yang ini nak jadikan dia kosong dan ini juga nak jadikan dia kosong. Nak jadikan dia kosong dua-dua ni. Okay, how can we change that particular row? Okay, so now here saya buat dua operasi serentak because this already one. Boleh. Okay, so now this already one. So now I want to change row 1 pertama. R1 saya nak change dia menjadi yang ni jadi kosong kan. Dia kena 1 tolak 1 lah kan. Betul tak? So dia ialah R1 tolak R3 lah. Sebab kat sini 1 tolak 1 dapat dekat mana? Dekat R3 kan. So sekarang yang ni dia akan jadi apa? Ini metrik baru kat sini. R1 will become, okay, this is R3 kita tak berubah. 1, 0, 1, 3. Okay, so now R1 will become 1, 0. Yang ni berapa? 0. 0. Ini ialah 2. 2, ni kan dekat sini. Kita refer R1 tolak R3. 2 tolak 3 which is? Negatif 1. 2 tolak 3 ialah negatif 1. Okay, so sekarang kat situ dapat yang itu. Okay, so sekarang kita nak change R2 pula. Yang ni nak jadikan dia kosong. So kita kat sini rumus dia ialah R2 which is R2 negatif 1 nak jadikan dia kosong ialah negatif 1 tambah 1, right? Tambah R3. Macam tu. R2 tambah R3 will become ini akan jadi kosong. Okay, so it is 0, 1, 0. 2. Yang ni negatif 1 tambah 3 ialah 2. Okay, after we get after we get all this number ialah satu metrik identity. Metrik identity faham ya? Metrik identity ialah metrik perpenjuru dia. Nilai perpenjuru dia ialah 1. Okay, so yang lain tu ialah 0, 0, 0. Then this is our final answer which is what? X is equal to negative 1, Y is equal to 2, and Z is equal to 3. Okay, so now we get this answer. So finish our Gauss elimination punya process. Do you understand? Yes, we do. Robin, you it's okay, Robin. So ini. Okay, Norin, madam dia akan lain ke jalan kerja setiap orang sebab jawapan sama tapi jalan kerja lain. It depend, Norin. Jalan kerja lain. Terpulang. Asalkan kamu dapat perpenjuru metrik ni. But just now I mention apa yang saya terangkan tadi tu ialah to get the easiest way is to get perpenjuru dulu. Perpenjuru 1 then bawah dia atau atas dia kita kosongkan. After we get perpenjuru 1. Itu the easiest way lah saya rasa. Betul tak yang dah buat? Untuk dalam exam nanti dia akan minta ke macam yang ni dia minta Gauss-Jordan punya jalan kira? Okay. Saya tak pasti sebab saya tak nampak lagi soalan midterm exam tu. Sebab saya pun tak buat topik tu. Sebab kita akan combine nanti soalan daripada semua lecturer. My topic is logarithmic and exponential. But you have to make sure that you know how to solve by using inverse
and using Gauss elimination, dua-dua. Sebab saya rasa kalau dia minta, kamu boleh jawab mana-mana. Tetapi kalau dia tak minta, contohnya dia bagi soalan application, kan? Dia bagi soalan application yang ada equation, but you can answer it either using inverse and Gauss-Jordan. Kalau dia tak minta, depends on you. But jika dia minta kamu punya method lain, then you will totally wrong lah. Faham? Boleh tak? Okay. So cukup ke satu contoh? Nak buat B ke? Nak. Nak B C, D buat sendiri tahu. Cuba Okay, so now we discuss on B CD jawapannya dia dalam macam ada macam Paper. Boleh ke? it's like F C jawapan is F equals to negative 11 over 3, Y equals to negative 1 over Okay. 3. Saya letak jawapan dulu. Saya letak jawapannya Okay. 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 For B nanti jawapan dia for X, Y, Z tu akan dapat 2, negatif 1, 2. Letak jawapan dulu nanti saya discuss. Okay, this for C, you will get the answer is 2/3, which is kalau kita simplify dia, ialah macam ni tau, dia dapat macam ni. Kalau kita nak simplify, kita akan dapat 1/3 kat luar. And this is 2, negative 1 and 2. Okay. And D is what? Answer for D. Kalau saya salah betulkan Yang lepas macam ni kan juga jawapan dia. 4, 1. 4, 1, 4. Jawapan dia akan sama dengan inverse yang lepas. Okay. So this is the final answer. Okay. Wah. You get it? C dan D salah sikit. Sila semak So sekarang saya buat B Kita cuba buat sama-sama B. Madam C lah madam sebab ada pecahan. Aduh. Baiklah. Tapi Meda atau kamu tak buat B, baru buat C. Saya buat okay. Saya buat C. Okay. So kita buat sama-sama C C saya salah. So sekarang C. So kita ubah dia matrik ni dia daripada ni kepada bentuk matrik 1 4 2 and this is 2 1 negatif 1 kat sini ialah 3 negatif 1 4 and another B yang jawapan akhir ni ialah 1 2 3. Okay. So for this particular matrix also, we already get the first punya step tu kan? Yang ni dah dapat 1. ni dah dapat 1. So dah selesai. So kita punya task sekarang nak jadikan yang ni kosong, nak jadikan yang ni kosong. Okay. So can we make the 2 row serentak? Try Right. Okay, so sekarang kat sini ialah kita nak ubah R2 kan? So kita nak ubah R2. So in order to get R2 dekat tempat ni kosong is what? 4 kena 4 tolak 4 kan? Kosong betul. So it is R2 tolak 4 R1. Betul? Okay. Then we write our matrix here. It is 1, 2, 3, 1. Okay, so now here it become 4 tolak 4 kan? Kita kena buat yang ni dengan row yang pertama kan? Guna rumus yang ni. Okay, so now here it will become Kosong. it will become kosong. Okay, yang ni pula dengan yang ni ialah 1 tolak 4 kali 2. Betul tak? 1 tolak 8. Negatif 7. 7. Okey. Yang ni pula yang ketiga punya unsur ni ialah negatif 1 tolak 4 kali 3. Negatif 1 tolak 12 kan? Negatif 13.
Okay. So yang ni ialah 2 ni pula. 2 tolak 4 kali 1. Which is 2 tolak 4. Ialah negatif 2. Okay. So lepas dapat negatif 2. Boleh tak ubah yang ni? Saya nak buat serentak R3. Kita ubah R3. R3 nak jadikan dia yang ni kosong. So dia ialah R3 ialah 2 kan. 2 kena tolak 2 kan untuk dia dapat kosong. So 2 kena kali dengan 1 lah. 1 ialah daripada R1. Okay, this is the rumus. Okay, after we get this rumus, please replace each number. Okay, so it become 2 tolak 2 ialah kosong. Negatif 1 tolak 2 kali 2. Negatif 5 5. Negatif 1 tolak 4. Negatif 5. Kan? Betul tak? Tadi tu Raja ke siapa? Saya. Okay, silap negatif 5 okay, so kat sini 4 tolak 2 kali 3. 4 tolak 6. Negatif 2. Okay, so now here is 3 tolak 2 kali 1. 3 tolak 2 ialah 1. Okay, after we get this, we find the perpenjuru yang kedua pula, jadikan dia 1 dulu. So kat sini R2 kita kena ubah. R2 tu jadikan dia darab dengan berapa untuk jadikan dia 1. Dia kena darab dengan 1 negatif 1/7 kan? R2. Betul tak? So sekarang kita ubah perpenjuru dia. Dia akan jadi yang pertama still sama. 2, 3, 1. Okay, kosong, negatif 5. Negatif 2, 1. While I'm doing this, if you have question, please interrupt. Okay, so now here, we change row number 2 only. So now row number 2 will become kosong. Kat sini negatif 7 kali negatif 1/7 ialah 1. Kan? So ini akan jadi negatif kali negatif positif. It will become 13/7. So yang ni akan jadi 2/7. Betul tak? Betul. So kat sini, selepas kita dapat yang ni 1, kita kena ubah. Yang bawah ni, bawah 1 ni. Bawah 1 ni kosong, yang atas 1 ni pun kena kosong. So kita buat row, 2 row serentak Okay, so now row yang involve ialah R1 dengan R3 kan, yang terlibat tu kan, yang kuning tu. Okay, so now R1 macam mana nak dapatkan dia kosong? Dia ialah kena 2 tolak 2 kan? So dia ialah R1 tolak 2 R2. And here R3 negatif 5 macam mana dapatkan dia kosong? Negatif 5 tambah 5 kan? So dia ialah R3 tambah 5 R2. R2. Okay, so dia negatif 5 tambah 5 kan? Okay, so now we get the new matrix here. So number 2, row number 2 will remain with kosong lagi apa? 1, 13. Ni 13 per 7. Ni ialah 2/7. Okay, so kita change row yang pertama sekarang. So it become 1. Yang ni akan 2 tolak 2 akan jadi kosong. Lagi yang ni 3 tolak. Yang ni. Kita kalau kita tak boleh nak congak je, kita boleh buat 3 tolak 2 kali berapa ni? 13/7 kan? 13/7. Jadi berapa tu? Kat sini jadi berapa? Kat sini kalau kita nak mudah, kat sini semua jadikan dia 7. 3 kali 7 ialah 21. 21 tolak 2 kali 13 ialah 26, right? 21 tolak 26 ialah berapa?
Negatif 5/7, right? This is negatif 5/7. Okey. So unsur yang tepi ni, yang ni dengan yang ni. Okey, kalau kita tak tahu, kita buat. Okey, dia ialah 1 kan? 1. 1 tolak berapa? 2 kali 2/7, right? This is 2/7 just now kan? Ni yang kedua. Okey, kalau saya salah cakap tau. Ni saya okey, 1 it become 7 tolak kat sini. Kita samakan pembawah dia. Tahu kan nak tolak pecahan. 2 kali berapa ni? 2 kali 2 just now. 2 kali 2 it become 4. So it become 7 tolak 4. 3/4. 3/7, right? 3/7. Okay, negatif 5/7, 3/7. Okay, so now ini selesai yang pertama. Okay, hopefully saya tak. Okay, dah dapat yang tu. Kejap ya. Kita ambil masa sikit nak memadam ni. Kalau tidak nanti terpadam semua. Okay, so row yang ketiga pula. Row yang ketiga. Kita nak ubah row yang ketiga. R3 tambah 5R2. Okey, so sekarang ini akan jadi kosong. Sini akan jadi kosong. Betul tak? Negatif 5 tambah 5 kan kosong. Okey, so kat sini ialah negatif 2 tambah 5R2. Kan betul tak? Negatif 2 tambah 5R2. R2 kita ialah kat atas ni 13/7. Okey. Okey, so selesaikan ni. Semua jadikan dia per 7. 2 kali 7 ialah 14. Campur 5 kali 13 berapa? 3 kali 5, 15. 1, 65. Betul tak? So negatif 14 tambah 65. Betul tak 5 kali 13, 65? Ya. So negatif 14 tambah 65. 51. 51 je. Oh, besarnya number. Okey, tak apa. It's okay. Kalau dulu saya belajar SPM, kalau cikgu kata nampak nombor besar-besar, suka, gelak, senyum je. Jangan kata benda tu susah. It's okay. We can solve it. Okay. Tapi Amanda, kalau calculation saya beza dengan calculation yang cikgu buat, tapi jawapan akhirnya lah sama punya dah okey kan? It's okay. It's okay. Don't worry. Okay. Kerana tadi yang C saya check, saya ada satu sikit salah lah, tapi saya check dah jadi betul. Okay. Boleh. Saya pun saya tak tentu lagi saya betul ni. Saya buat je ni. Okey. Sekejap kita cuba. Kita buat sama-sama. Okay. So sekarang kat sini dia ialah apa? Yang ketiga pula. Yang unsur yang ketiga. Yang unsur yang ketiga between these two number. Apa tu? Ini dengan yang kedua ni kan. Okey, dia ialah R3 ialah 1 campur 5 kali berapa tu kat sini 2/7 kan? 2/7. So yang kedua. Okey, so kat situ akan jadi 1 kali 7 17 over 7. 5 kali 2 10. Okey. So dia ialah 17/7. Okey, so now 17/7. Okey, so selesai yang itu. Nampak tak dia punya ni dia buat. Okay, so now our task is to get penjuru yang ketiga tu ialah 1, betul tak? Okay, how can we get this penjuru into 1? Times 7 over 51. Okay, so now here kita jadikan dia penjuru dia jadi 1. Okay, so sekarang nak jadikan dia 1 ialah 51/7. Ni sila darab dengan 7 kali 51. Okay, so sekarang R3 kita kena change R3 kena darabkan dengan 7/51 R3. Okay, so now we get what metric? Naik ke atas. Ini kita tulis balik.
Dia akan jadi apa? Apa tu? This is kosong, kosong, satu. Berapa yang belakang tu? Berapa dapat? Yang belakang ni. Kita kena ubah. Maksudnya yang ketiga ni kena darab dengan 7/51. Dia ialah 17 1 over per 3. 7. 1 Dia over kena 3. 1/3 eh. Sekejap ya, saya buat. Ha. 17/7 kena darab dengan 7/51. Okey, so sekarang dia ialah ni. 17/51 ialah tadi Yunin kata 1/3 eh. Kita simplify. 1/3. So we get 1/3. So unsur yang kedua dengan yang pertama tu salin balik. Okey, so kita salin balik ialah 0, 1, 13/7, 2/7. Yang atas ni ialah 1, 0, -5/7. Saya rasa saya kena guna, tak nampak kan, pensel. -5/7. Yang belakang ni apa tadi? 2/7 3/7 3/7. 3/7. 3/7. okey. Okey. Kalau guna pensel tulisan saya buruk. Jika saya padam balik. Kat sini guna pen balik lah. 3/7 Okey. Sekejap hang pula komputer ni. Okey. 3/7. 3/7. Okey. So sekarang this is after we get the penjuru dia 1. Okay, so now our task is to rub it first. Padam dulu. Okay, buat benda ni satu muka surat kan? Satu soalan satu muka surat eh? Nampak tak jalan kerjanya tu kalau kamu tinggalkan? Yang banyak tu. Okay, saya padam yang ni. Okay, so now we get what? So we do the 2 operation serentak. Okay. Okay, sabar. Kita padam dulu. Mudah-mudahan dapatlah pahala sabar pagi ni eh. Sabar dulu. Okay, so now here. 3. Okay, so now here. We do the 2 operation serentak. We want to change R1 and R2, right? R1 kita change dia jadi berapa tu? Kita change dia ialah R1 nak jadikan dia kosong macam mana? Negatif 5/7 kena tambah 5/7 kan? Betul tak? Betul. Berapa tambah 5/7 kena tambah 5/7. So sekarang sama juga dengan macam mana nak kita nak dapatkan ni? Kita kena tambah 5/7. Just now kita kena darab kan? Sekejap saya ni. So how can we get this into kosong? Sini kita nak dapatkan dia kosong. Kat sini. Kita nak dapatkan dia kosong. So sekarang kita kena tambah 5 okey. Boleh. Sebab dia dekat 1. Sorry, saya pun confused. Saya nampak kat R2 13/7 kat situ. So sekarang dekat situ nak dapatkan dia kosong, kita ada negatif 5/7. Kita kena tambah 5/7 lah kan? Sorry, saya tak nampak penjuru tu. Okey, so sekarang R1 tambah 5/7 R3. Sebab R3, we are referring to R, sebab 1 tu ada dekat 3. So sekarang dekat situ dia jadi apa? Kita tulislah matrik kita. So dia dapat apa kat situ?
Kat sini ialah tadi R3 kita dah tak ada berubah kan, 0, 0, 1, 1/3. Okay, so now here R1 yang kita ubah. So R1 is 1, 0. Lagi kat situ ialah negatif 5/7 campur 5/7, it become 0. And yang belakang. Okay, so yang belakang tu ialah apa? Ialah 3/7 kena tambah 5/7 kali berapa? Kali 1/3, right? Dapat 2/3. So kat situ ialah semua ni dapat 7. Dapat 2/3. Kat sini ialah 5 kali 1/3. So sekarang kat situ semua kena jadikan dia per 21 lah kan? So kat sini 3 kali, betul tak? 7 kali 3, 21. Kat atas ni ialah 3 kali 3, 9. 9 campur berapa? 7 kali 3 campur 5. Okey, dia ialah 9 campur 5 berapa? 14/21. Betul. 14/21. Just now Robin jawab apa? Kat belakang ni jadikan dia kita simplify 14/21 akan dapat 2/3, right? 2/3. Sebab saya nampak chat tadi tapi lepas tu dia disappear. Sebab saya tak buka chat kat sini. Okay, so now get the first row. First row selesai. So sekarang we move to the second row. Kita nak jadikan dia kosong sekarang. Yang atas berpenjuru tu. So what is the rumus for that? Okay, rumus dia ialah R2 berapa? R2 kita nak jadikan dia tu ialah R2 13/7. Maksudnya kita kena tolak 13/7 R1. 13/7 tolak 13/7 lah kan? Okay, so now it becomes 0, 1. This is kosong because of ni 13/7 tolak 13/7. Yang belakang ni. It is by using this rumus. So kita dapat ialah apa? R2 kita tu 2 per berapa tu? 2/7. 2/7 tolak berapa? Tolak guna rumus ni. Tolak 13/7 darab berapa? R1 kita? R1 pula. R3. Sorry, saya dah salah kat sini. R3. It's because of apa penjuru tu dekat bawah kan? So 13/7 kali 1/3. Okay, so now we get what? Semua ni akan jadi per 21. So 7 kali 3, 21. 2 kali 3, 6. 6 tolak 13. Jadi dia ialah 7/21 kan? Negatif betul ke saya buat ni? Kamu diam je, betul ke? Betul. Betul. Negatif 7/21 lalu Negatif 7/20. Jadi Jadi dia? negatif 1/3. Negatif 1/3. Okey. So sekarang jawapan tadi betul kan yang saya buat tadi tu? Maksudnya yang tadi jawapan akhir yang saya nyatakan yang tadi kan sebelum kita buat ni ialah 2/3, negatif 1/3 dan 1/3. yang bawah tu salah kan saya punya jawapan tadi? Itulah saya ingat saya punya salah. So saya salah lah tadi tu. So lepas kita buat, kita tahu yang bawah tu is not true, but it is 1. Okay, so yang ni lah, betul. Okay, this is C. Okay tak C? Nak kena tunjuk juga ke B dengan D? B dengan D buat sendiri, lepas ni kalau ada soalan, kita bincang kat Telegram, okay? Okay. Saya letak recorded punya tutorial ni dekat dalam Ulearn boleh tengok balik.
Okay. So now we finish our tutorial 5 and I will upload the link for lecture Jadi 6. jawapan apa? 414. Di saya punya jawapan 414. Kalau kamu buat dapat 414, betul lah jawapan saya tu. Kalau salah, maklumkan saya ya. Okay. So now, here. Selesailah kita punya tutorial. So, mana tadi? So, this is the attendance which is 43 yang ada. Okay, so sekarang ada soalan tak? Okey tak kita punya business matematik ni? Okey, cuma kena Okey. buat latihan. Kena buat latihan. Memang kena buat latihan. Saya nak bantu pun saya bantu setakat ni je. Sebab saya akan jawab soalan yang buat latihan yang sangkut. Yes, kan? Okay. So, until here. Okay, so kita fokus dekat next kita punya kuliah. Nanti saya upload the link. Then do the application question. So, hopefully you will get the skill to solve the Gauss elimination later after you do the question B dan D. Okay. So, thank you all. Kalau nak soalan tambahan ke apa ke, please maklumkan in Telegram. Then I carilah yang saya punya lama-lama dan I ask you to solve it. Okay, itu sahaja. Jika tiada soalan, terima kasih. Assalamualaikum. Good luck. Thank you, madam. Selamat puasa. Thank you. Selamat puasa. Selamat berbuka. Nanti petang. Awal lagi. Okay. Awal lagi. Take care semua. Jaga SOP. Okay, thank you. Terima kasih, madam.